Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Yang dihormati, yang dikasihi, lagi dimuliakan. Terima kasih banyak-banyak kepada Sifu Ustaz Ahmad Izzuddin kita. Kan? Alhamdulillah. Dalam keadaan perjalanan pun beliau masih lagi membantu untuk menguruskan, menjayakan program kelas kita pada malam ini. Jadi dengan asbab itulah maka kita bersama-sama menjemput, memanggil, memujuk, memaksa kawan-kawan kita supaya masuk untuk kelas pada malam ni. Alhamdulillah. Jemput lagi 10 orang tak cukup, kena tambah lagi. Kita ambil masa sikit, kita ambil masa dalam 2 minit, 3 minit. Sementara kita ada masa untuk kita jemput kawan-kawan kita. Supaya mereka join ni, mereka sempat untuk bermula bersama-sama dengan speaker hebat kita malam ni. Okey. Kita ada masa jemput, minta tolong, kita jemput personal, sama ada personal ataupun dalam grup ataupun apa keadaan online ke offline, kita jemput untuk menjayakan, meraihkan kelas. Sebab hari ni kalau nak join ke kelas offline, jadi kita tak sama tempat, lain-lain tempat. Jadi dengan online lah kita akan dipertemukan. Memudahkan kita dalam apa keadaan pun. Dalam kereta ke, dalam kedai ke, dalam rumah ke, pun boleh kita join juga. Okey. Cepat bagi kerjasama untuk kita jemput. Ramai alhamdulillah. So kita ada CBM Ustaz Sufian, kita ada CBM Ustaz Umar, kita ada CBM Ustazah Ila, kita ada CBM Ustaz Ahmad Izzuddin, dan kita ada Jana Shim, kita ada Kak Zana, kita ada CBM dari Sabah, Kimi, CBM Kimi kita. Dan ni Kak Zana tengah dengar. Kak Zana tengah dengar. Kak Zana ada Naimah Idris Zan. Ya, ni. Upline Kak Zana dah. Assalamualaikum semua, apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah. Ya. Kak Zana apa cerita? Kak Zana boot okey ke boot? Kak Zana terbaik sekarang. Jadi MC. Esok baru mula boot dah. Okey, alhamdulillah, tak apa. Produk tak ada, tak apa, buat edit flyers dulu. Kat mana bos? Edit flyers dulu, buat mana? Kat sana. Buka boot, edit flyers dulu, ambil contact list, ambil database. Bubuh ayak pun biasa Kak Zana. Buat engagement dulu. Kak Zana, kami dulu awal-awal buka booth tu, bubuh ayak dalam aloe vera pun ada. Produk tak ada. Bubuh ayak botol kosong lah. Bubuh bagi ramai lah. Bawa botol-botol kosong lah. Yang jauh rumah dekat, yang dekat main rapat. Orang pun main rapat. Dengar kan? Jadi insyaAllah. Tak dengar tahu. Okey. Awak Kak Zana tulis. Cakap. Berapa orang dah? 11 orang dah. 11 orang dah. Alhamdulillah. Tajuk apa kelas ni? GP. Ustaz Umar. Okey. Alhamdulillah, insyaAllah Kak Zana bagi buka booth ni kita akan dapat pengalaman untuk berkongsi dengan lebih ramai lagi audien, lebih ramai lagi orang. Tambah kalau booth kita tu booth yang memang ada program-program tertentu. Satu. Dan kita latih diri kita untuk banyak bercakap. Itu bagus itu. Dan yang keduanya kita boleh senaraikan kontak-kontak kan. Dan sekiranya ada tim-tim kita boleh ajak untuk join, untuk mereka pun belajar memberanikan diri untuk berkongsi flyers. Ni challenge. Kebiasaan orang nak berniaga ni dia akan rasa malu, segan, takut kan. So daripada boost jugalah.
dia akan challenge diri dia tu. So alhamdulillah, siapa-siapa yang nak buka booth, baguslah untuk latihan. Tapi sale ni insya-Allah ada sale, insya-Allah akan ada sale. Jangan takut produk tak banyak pun tak apa. Kami dulu pun pernah awal-awal dulu nak cerita mai. Orang tak apa, keuangan pun tak kukuh lagi tapi nak buka booth. So produk pun tak banyak kan. Jadi kami bubuh ayak dalam botol tu. Bubuh ayak apa semua bagi ada. Apa yang kami guna ni buat keluar mai dekat meja, bubuh bagi banyak. Bagi orang kata apa, buat ramai. Boleh buat dalam. Okey. Kita topik seterusnya. Alhamdulillah. Bunyi apa tu? Okey, kita pergi ke topik seterusnya. Bukan topik, maksudnya permulaan kita tu. Jadi alhamdulillah. Malam ni kita akan menjemput satu orang speaker. Dia pun satu orang yang orang kata apa? Satu orang guru agama lah. Satu orang ustaz yang mana beliau telah capai ke manager. Beliau ni duduk jauh daripada center. Kalau nak main center tu perlu ada masa yang banyak. Kerana apa? Kalau naik kereta daripada tempat beliau nak ke center ni lebih kurang dalam 2 jam ke 3 jam perjalanan. Dan ada kalanya beliau akan naik train untuk main center untuk ambil produk. Jadi perlu pada pengorbanan. Tu nak pi saja tu, perjalanan pi saja. 2 jam ke 3 jam. Balik pula 2 jam ke 3 jam. Kalau tak jam. Kalau jam sapu roti lah. Kan? Ni di antara pengorbanan beliau. Sampai hari ni alhamdulillah beliau istiqamah sampai jadi manager. Dan beliau pun telah capai ke local trip pada tahun 2000 apa pernah capai di Thailand sana. Dan hari ini kita akan menjemput beliau untuk berkongsi pengalaman beliau dan berkongsi tentang sistem. Sistem yang mana beliau telah pegang dan beliau telah berkongsi kepada ramai anak buah beliau. So hari ini kita tanpa melengahkan masa lagi, kita menjemput Ustaz Omar kita. Silakan. Ya, Ustaz Omar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Clear suara saya? Clear? Oh, very clear. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Selamat pagi semua. Pagi-pagi sahabat jutawan, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang sangat mulia ini kita dapat bertemu. Kita dapat bersama-sama di dalam satu majlis yang mana yang pertama majlis ini untuk mengeratkan silaturahim dan majlis untuk berkongsi tentang apa? Tentang apa kita nak berkongsi malam ni. Topik yang sangat hangat. Topik yang sangat viral untuk masa kini, akan datang dan selamanya. Okey, alhamdulillah kita banyak syukur pertama dan selamanya. Kita bersyukur pada Allah SWT dan terima kasih pada MC yang sangat hebat iaitu CBM Ustaz Zul Fadli. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih bersama-sama lagi. Sebab apa? Kita dapat bersama-sama semua atas pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bersama malam ni untuk apa? Untuk sharing tentang kebaikan. Apa yang kita nak berkongsi malam ni? Kita nak berkongsi topik yang sangat hebat yang diperkatakan tadi adalah topik kita apa malam ni?
topik kita adalah JEP. Ini satu ilmu. Dan JEP ni bukan mungkin kita di Forever kita tahu dan banyak lagi orang tak tahu. Hari ni kita kena sharing, kita jangan berhenti sharing. Okey, pada malam ni saya nak bersharing dengan sahabat-sahabat jutawan semua. Sebab apa? Supaya kita akan jadi jutawan nak bawa ramai orang menjadi jutawan seperti kita, insya-Allah. Jutawan ni sangat-sangat hebat sebenarnya. Kita dapat membantu ramai orang. Ramai orang daripada apa? Daripada segi zahir dan batin. Bukan zahir saja, zahir dan batin kita dapat bantu ramai orang. Hari ni yang pertama ini saya nak tanya sikit, semua kita ada buku JEP kan? Kita ada buku JEP, buku yang comel ni, buku Smile, yang mana buku ni walaupun nipis macam ni tapi dia memberi manfaat kepada ramai orang, mengeluarkan daripada keadaan yang biasa ke luar biasa, keadaan yang luar biasa lebih lagi luar biasa. Memang dia banyak membantu. So, dalam kehidupan kita ni, satu benda kita kena tahu, bila kita sebarkan kebaikan, benda tu yang akan menjadi kebaikan pada kita. Bila kita menyebarkan kebaikan, benda tu yang akan jadi, orang kata apa, saham bagi kita. Sebab tu dalam dunia ni kita, benda yang baik, benda yang memberi manfaat pada ramai orang kita sebarkan. Tapi benda yang selain pada tu, yang tidak memberi manfaat pertama diri kita dan kepada orang lain, kita jangan sebarkan. Hari ni kita sebarkan benda yang boleh memberi manfaat pada diri kita dan diri anda semua dan diri semua, insya-Allah. Okey. Hari ni kita kebiasaan kita dengar lah, kita dengar JEP ni kan. Malam ni kita nak sharing sikit tentang JEP. Apa yang ada dalam JEP ni sebenarnya? Apa yang ada dalam JEP? Okey, sebelum tu kita terang lah. Bila kita nak buat perniagaan ni, kebiasaan kita tengok apa benda. Kebiasaan kita mesti kena tengok dalam perniagaan apa benda yang kita perlu dalam perniagaan tadi. Dan kita tengok perniagaan tadi, kita kena tengok 3 perkara ni. Orang panggil apa? Saya masuk sikit lah. Dia tiga mega trend ni. Mega trend yang kita kena tengok. Yang sangat-sangat penting sebenarnya. Hari ni bukan kita tengok orang pakai macam-macam, kita nak join dia, tak. Kita kena mengkaji dulu. Sebab apa? Benda yang kita nak buat lama ni kita kena mengkaji dalam. Supaya apa? Supaya benda tu tidak memudaratkan kita, maksud tidak memberi keburukan pada kita, bahkan dia memberi manfaat pada kita dan memberi manfaat pada orang yang kita nak sharing tadi. Okey, yang pertama apa kita kena tengok? Yang pertama kita kena tengok pemasaran rangkaian. Pemasaran rangkaian adalah 3 megatrend yang pertama tadi. Kita kena tengok pemasaran rangkaian. Industri yang kita nak join tadi, kita kena tengok tadi dia punya syarikat dia yang pertama. Yang kedua apa dia? Pemasaran dalam talian. Pemasaran dalam talian maksudnya benda tu dia hanya boleh buat offline ke boleh buat online saja, contoh. Kita kena tengok juga. Kalau kita tengok dia boleh buat dua-dua, maka memang benda tu benda yang perkara yang kita nak buat tadi memang sangat-sangat bermanfaat. Yang ketiga, apa benda yang ada dalam contoh kita nak tengok syarikat, apa benda yang ada dalam syarikat tadi. Contoh produk-produk kesihatan. Produk kesihatan, dan kesihatan ni orang perlu tak? Semua orang perlu pasal kesihatan. Sebab kesihatan ni sangat-sangat mahal. Kesihatan ni kita tidak boleh beli dengan wang ringgit kita. Kesihatan ni sangat-sangat mahal nilai dia. Bila kita tahu kesihatan ni sangat mahal nilai dia, bila kesihatan tu sedang diuji. Maksudnya kita alami sakit, kita alami ujian tentang kesihatan, maka kita tahulah nilai itu sangat besar, nilai tentang kesihatan ni. Okey, yang tu yang topik kita nak masuk hari ni. Yang mana topik ni sangat-sangat hangat, yang mana sebenarnya untuk diri kita sendiri. Okey, kita boleh buka buku JEP kita yang pertama. Buku JEP kita muka surat pertama. Okey. Kalau kita nak buat satu apa-apa kita nak buat, orang kata apa? Nak berniaga lah. Nak berniaga senang maksudnya kita kena tengok syarikat tu.
Tengok syarikat tu berapa lama syarikat tu telah ditubuhkan. Yang tu sangat penting sebenarnya. Sangat penting. Bukan kita tengok benda yang viral, bukan. Kita tengok benda tu meletup, kita tanpa memikirkan suatu perkara, kita terus buat. Sebab yang ni dia orang kata apa, kita kena mengkaji. Kita kena rajin sikit untuk mengkaji. Macam contoh kita tengok syarikat kita berapa, dah ada lebih kurang dah 42 tahun atau 43 tahun. Dekat Malaysia mungkin 37 ke 38 tahun dah bertapak. Sejak 1978. Kalau kita tengok dah macam ni punya keadaan, maka kita yakin tak? Kita mesti kena yakin. Sebab apa? Sebab tempohlah 10 ke 20 tahun syarikat tu sedang baru nak kukuh, baru nak turun naik, belum lagi stable. Bila lepas pada 20 tahun, syarikat tu boleh dikatakan insya-Allah syarikat tu kukuh. Dan syarikat tu, bila kita betul-betul berusaha dalam syarikat tadi, betul-betul kita buat dalam syarikat tu, insya-Allah pasti kita pun akan jadi salah seorang kejayaan dalam syarikat tadi. Salah seorang yang mencapai apa yang kita nak. Okey, lepas tu kita tengok pula berapa negara yang dia masuk. Yang ni penting. Hari ni waktu kalau contoh kat Malaysia lah, minta maaf lah, bukan orang sini, orang ada di pulau-pulau, satu pulau tu, dia kata apa, bila produk masuk ke Thailand, Indonesia, dia kata produk dia dah global lah. Produk dia dah global. Kita kena mengkaji juga. Sebab mengkaji ni sangat-sangat penting. Sebab kita punya lebih kurang untuk sekarang ni, lebih kurang tak silap saya dah 171 buah negara yang dah masuk. Maksudnya produk kita ni dia tidak ada masalah. Ada yang negara-negara yang payah produk nak masuk. Ada produk kalau kita tengoklah produk ada juga yang tidak dimasuk di merata-rata negara. Sebab apa? Adalah sifat-sifat produk tadi yang mana dia tidak masuk dalam negara lain. Tapi produk ni dia dah masuk dah ke beratus negara, lebih kurang 171 buah negara. Kita yakin tak produk tadi? Contoh kita kata sekarang kita nak pergi negara lain, tak boleh bawa cecair, tak boleh bawa liquid dalam kapal terbang. Kita boleh pergi kat negara tu, kita beli produk kat negara tu. Bila kita daftar dah sebagai VIP, maka kita layak membeli produk tadi 171 buah negara. Best tak? Sangat best. Okey, lepas tu kita tengok berapa ramai pengedar dia. Forever ni pengedar dia sangat ramai. Sangat ramai. Dulu ID kita berapa? ID kita berapa dulu? Sekarang ni dah berapa ada ID kita? Dulu masa saya dulu kosong-kosong lagi. Sekarang dah tinggal kosong, dah tinggal sikit lah. Dah sebenarnya ramai pengedar dia. Kat Malaysia, tak cerita negara lain, Malaysia pun dah banyak sangat dah pengedar dia. Kalau cerita negara lain lagi banyak lah. Sebab tu produk ni sangat terbaik. Maksudnya syarikat ni sangat best. Lepas tu apa? Prestasi jualan dia kita tengok. Daripada keadaan daripada 1978 hinggalah sekarang. Kalau kita dalam buku ni mungkin dalam sampai 2015. Sekarang ni dia produk dia melonjak naik. Kalau kita tengok negara kita dulu masa saya mula-mula tu mungkin kedudukan kita dalam 12 ke 10 tak silap. Sekarang dah Malaysia ni dah ke-5 negara yang mengguna produk. Yang paling banyak lah. Dan paling A1 Jepun lah. Jepun, India memang sangat memerlukan produk ni. Sangat orang kata apa, produk ni sangat bagus. Okey, lepas kita tengok syarikat, apa yang perlu kita tengok? Kita jangan tengok syarikat saja, tengok dalam syarikat yang kita nak berniaga, takkan kita tengok syarikat saja, mesti kita tengok apa yang dia jual. Apa yang jual, kita tengok produk dia pula. Bila kita beralih pada produk, kita tengok dia yang pertama bukan produk keras. Maksudnya produk yang ada repeat sale. Bukan produk tu orang beli selepas tahun pula baru beli. Tak. Produk yang ada repeat sale, yang mana orang perlukan, orang memerlukan. Dan kesihatan kita dia memerlukan. Maksudnya setiap produk dia ada repeat order. Dia ada repeat order. Contoh aloe vera. Kalau orang yang pengguna Tegar aloe vera, sebulan dia mesti kena minum 3 ke 4 botol. Yang paling kurang pun 2 botol untuk seorang. Dan tu kita tengok produk dia mesti memang ada repeat order. Bukan setakat aloe vera, banyak lagi lah. Vitamin C dia punya produk semua ada repeat order yang sangat-sangat tinggi.
Bukan hanya produk dalaman, produk luaran pun sama. Sabun dia, ubat gigi dia sangat-sangat best. Bila kita dah mula guna produk dia, memang orang takkan tinggal lah. Lepas tu apa dia? Dia punya produk dia yang best tu daripada hujung rambut hingga hujung kaki, dalaman dan luaran. Dan produk dia yang paling best, produk adalah bebas kimia, bebas bahan kimia. Dan itu yang kita nak, yang itu kita perlukan. Hari ni kita pakai produk dengan kita hanya nak wangi-wangi, kita nak bau-bau sedap, tapi dia memudaratkan kita, tak mau. Kita nak produk tu walaupun bau biasa tapi dia mencantikkan kulit kita. Dia orang kata apa? Maksudnya bila kulit kita yang kusam, dia boleh mencantikkan kita balik, dia boleh menyegarkan anggota badan kita. Yang tu penting, kita kena ambil berat benda tu. Sebab apa? Bila benda tu, bila kita pakai apa yang kita guna, benda tu yang kita sharing pada orang. Lepas tu, dan yang bestnya, dia orang kata dia menguasai. Macam kita tengok aloe vera dia menguasai. Macam biasa kita tengok Datuk Desmond beritahu, aloe vera yang paling terbesar adalah syarikat Forever, paling terbesar. Dia yang monopoli, dia yang ada ladang sendiri, kilang sendiri, dan dia proses sendiri. Maksudnya dia sangat hebat. Yang aloe vera yang ada dalam produk-produk lain, dia pun ambil pada produk Forever, ambil pada company Forever. Sebab apa? Sebab Forever ni memang pengeluar aloe vera yang terbesar di dunia. Pengeluar aloe vera yang terbesar di dunia. Tapi kita kena ingat, Forever tidak menjualkan aloe vera. Dia orang menjualkan apa? Dia orang menjualkan serbuk pada company lain. Yang menggunakan aloe vera segar ni adalah kita, yang mana aloe vera yang kita minum ni, yang botol kuning ni lah aloe vera yang yang segar. Yang lain yang Forever jual, company lain daripada buat serbuk. Sebab apa? Aloe vera yang adalah Forever terlampau banyak. Sebab tu kita kena cergas lagi untuk buat betul-betul, untuk sharing kepada ramai orang, supaya aloe vera hanya dikeluarkan untuk kita sahaja, untuk FBO supaya dapat sharing dengan ramai orang. Okey, lepas tu apa? Produk apa? Lepas tu produk madu. Madu kita ni sangat luar biasa. Sebab apa saya kata madu kita luar biasa? Kita bukan hanya mengeluarkan madu, tapi dalam honey saja kita mengeluarkan 4 produk. Yang pertama bee honey, bee pollen, bee propolis, dan lagi satu royal jelly. Jarang-jarang orang yang mengeluarkan dalam satu company itu 4 produk. Tapi Forever, sebab apa dia boleh mengeluarkan 4 produk? Sebab apa? Sebab dia punya sebab Forever yang punya ladang tu. Forever yang memiliki ladang madu tadi, ladang honey tadi. Dan kita nak dapat produk ni, tak payah cari-cari tempat lain, kita cari dalam produk dalam company Forever. Dan bila Forever dikatakan barang dia, nilai dia emas, tapi jual harga besi. Sebab tu kita kena banyak sharing. Produk Forever ni sangat-sangat bagus. Dan last kita tengok apa? Hak cipta terpelihara. Maksudnya orang tak boleh tiru produk Forever ni. Orang tak boleh nak tiru sebab dia ada hak cipta. Dia tak ada orang tak boleh nak apa? Tak boleh nak copy paste. Hari ni banyak produk orang copy paste. Betul kalau kita tengok produk yang sama orang copy cepat je orang nak copy. Tengok produk ni sikit, viral sikit, dia orang copy. Jual murah sikit. Tapi dalam Forever tak ada. Forever botol kuning ni tak ada lagi orang boleh copy. Bila copy adalah orang kata apa? Tindakan-tindakan yang dikenakan. Okey, kita dah kenal syarikat produk. Bila kita dah kenal syarikat produk, kita nak kenal apa pula? Kita nak kaji apa pula? Kita kena kaji juga plan pemasaran dia. Kena kaji juga plan pemasaran dia. Hari ini memang kadang-kadang ada syarikat bagus, produk bagus, tapi plan pemasaran dia kurang. Maksudnya kurang, bukan dia tak bagus, kurang. Dia maksudnya pada saya dia menyusahkan kita. Dia kata kalau buat ni jadi jutawan, tapi plan pemasaran ni sangat unik yang payah kita nak buat. Tapi dalam Forever sangat best. Hari ni kita tengok apa plan pemasaran. Yang pertama, plan pemasaran dia simple. Dia plan pemasaran dia sangat simple.
Mudah, simple. Siapa pun boleh buat. Siapa-siapa pun boleh buat dan insya-Allah sungguh-sungguh buat dia akan dapat hasil. Okey, yang kedua duplicable. Apa dia duplicable? Mudah ditiru dan kita ikut je orang berjaya buat. Contoh kita ikutlah sifu-sifu kita. Sifu-sifu kita yang buat yang berjaya dan mencapai F2D, CBN level 1, level 2, level 3, kita tanya macam mana cara buat. Ikut sistem, pasti dan pasti insya-Allah berjaya. Yang ketiga, profitable. Profitable ni sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Bila kita jadi VIP memang dah untung dah masa tu. Kita jual sebotol aloe vera pun dapat RM30 lebih. Lebih kurang RM31 Ustaz. Lebih kurang RM31. Lepas tu apa? Lepas tu bonus dikira harga jual. Bonus dikira harga jual. Lepas tu yang kelima apa? Yang keempat, fun. Insentif hebat tiada syarat menindas. Insentif sangat banyak dalam Forever. Kita sharing sikit insentif yang ada dalam Forever ni sangat-sangat best. Yang insentif ni sangat-sangat luar biasa. Okey. Kita buka surat pendanaan aloe vera. Dan aloe vera ni dia 300 botol dia kilang. Dia punya pengeluaran dia 400,000 botol sehari. 400,000 boleh tahan, banyak, sangat-sangat banyak. Okey. Lepas tu kita sharing sikit tentang dia punya apa? Tentang dia punya kita selak ni tentang dia punya 3 konsep. 3 konsep ni yang sangat luar biasa. Sebab apa tuan-tuan 3 konsep ni sangat-sangat penting. 3 konsep ni sangat-sangat penting yang mana 3 konsep ni kita kena faham betul-betul. Bila kita faham 3 konsep ni memang kita akan faham keadaan. Keadaan orang yang mana dia menggunakan orang tengah ni. Okey, konsep pertama apa ni? Nak bezakan company Forever ni dengan company-company yang lain. Contoh company Forever, kalau kita buka muka surat ni kan, company Forever dia tak ada orang tengah. Contoh saya tak tulis lah. Okey, contoh kita tengok kan daripada kalau traditional company dia ada orang tengah dan pengedar dan customer. Sebenarnya orang tengah ni sangat-sangat orang kata apa? Sangat-sangat main peranan yang mana bila ada orang tengah ni, contoh kalau kebiasaan saya buat contoh lah, boleh buat contoh sikit. Macam di Malaysia ni kebanyakan semua pada orang tengah. Kita buat contoh apa? Contoh seorang nelayan. Kan kalau di Malaysia kita buat nelayan. Seorang nelayan dia sebab tu bila kita ambil ikan terus pada nelayan dia murah. Tapi bila kita ambil pada peniaga, yang tu lah kata peniaga tu sebenar dia bukan dia orang tengah, tapi dia dah ambil ikan tu bukan direct nelayan, dia dah pergi pada orang tengah. Orang tengah tu dia tak buat apa pun, dia ambil ikan dan dia jual, maka dia jual dengan harga yang tinggi. Lepas tu peniaga tadi nak untung, dia markup sikit harga. Sebab tu kadang-kadang tak masuk akal. Sebab apa? Sebab orang tengah tadi. Kalau kebiasaan kita tengok orang tengah lah. Orang tengah ni dia goyang kaki je. Tapi bila dia tak buat apa pun, dia hanya ambil untung lebih. Dia ambil pada kilang. Tapi bila dia jual kat peniaga dan peniaga tolak pada customer, memang mahal lah. Sebab tu keadaan orang tengah. Sekarang ni kalau kita tengok banyaklah orang tengah. Tapi yang bestnya di Forever tak ada orang tengah. Tak ada orang tengah ni sangat best. Kita terus direct kilang. Sebab apa? Bila orang tengah tadi, contoh kita tengok sini 35% kan. 35% dan orang tengah ni dia tak ada ahli, dia bukan meniaga pun. Dia ambil untung buta-buta macam tu je. Tapi bila kita peniaga, kita nak kena ada customer, kita nak ada orang kata apa? Kita nak berniaga, nak ada customer orang bawah kita. Contoh orang yang kita nak jual. Tapi bila kita dapat 30
30%. Tak berbaloi lah kita nak, bukan tak berbaloi, maksudnya untung tu sikit. Untung sikit. Yang tu lah kalau ada untung. Kalau tak ada untung tu biasalah. Kita nak berniaga ni, kita nak untung. Sebab tu Forever dia tak mau orang tengah tadi. Dia tak orang kata apa? Dia tak mau ada orang tengah. Sebab orang tengah ni dia memang akan menekankan. Maksudnya kita sebagai pengedar akan teruk. Contohlah, saya buat contoh, satu orang kaya dia pergi pada Forever, dia nak jadi apa? Dia nak ambil produk Forever, nak buh jenama dia. Forever tak layan orang macam tu. Sebab apa? Dia nak semua orang sama. Maksudnya semua orang tu dia nak orang kata apa, kalau kita nak buat Forever, kita kena mesti daftar daripada ahli, daripada bawah usaha sama. Maksudnya dia tidak layan kepada contoh nak orang kaya, dia ada duit banyak tapi dia nak beli produk, nak buh jenama dia nak jual kat orang. Tapi Forever tak akan layan benda tu. Sebab apa? Forever nak setiap orang semua sama, kita daftar RM90, kita buat VIP, supervisor, assistant manager dan manager. Kita buat, maksudnya kita apa? Maksudnya kita usaha sendiri. Tu Forever nak. Forever tak mau ada orang contoh dia nak beli ke, dia ada duit banyak nak beli produk banyak-banyak, dia nak buat jenama dia, tak ada. Forever tak layan benda tu. Kesimpulan cerita, Forever ni tidak memerlukan pada orang tengah. Yang konsep yang kedua apa dia? Konsep yang kedua, yang ni yang sangat penting, dia tak mau, Forever ni tak ada PVBB. Dia tak ada orang kata apa? PVBB ni yang mana konsep ni kita nampak simple, yang mana konsep ni kita nampak biasa je, tapi sebenarnya dia mengecilkan kita punya apa, bonus. Dalam Forever ni, Forever tak mau PVBB tadi. PVBB skala tu sebab apa? PVB ni kita nampak macam biasa, kalau kita tengok kan, kita nampak macam biasa. Contoh, okey, harga jual tadi, harga jual RM1,000 kali dengan 10%. Kali dengan 10%, 100. Tapi bila ada PV, dia pecah pula. Dia pecah pula daripada 1,000 tadi, dia jadi 500 PV. Contoh betul, dia susut nilai. Kita nampak tadi macam besar. Contoh kita nampak berapa PV, berapa UV, nampak macam besar. Tapi bila tengok bonus, kecil. Bila kita tengok bonus, kenapa jadi sikit bonus? Sebab ada PVBB. Dan PVB ni, dia pergi ke mana? Pergi pada orang tengah tadi. Orang tengah tadi, dia untung banyak sebenarnya. Dia gunakan suruh kejap PVBB, buat banyak ni, buat kaki banyak ni, dapat banyak berapa PV, berapa PV lah ni, duit pun sikit. Adik-beradik saya ada juga buat PVBB ni. Memang nampak rancak PVB ni, tapi bila bayaran sikit. Kita sebenarnya kita bukan nak PVBB tu, kita nak duit. Kita buat apa-apa, buat bisnes, kita nak duit. Kita nak beli guna duit, bukan beli guna PV. Bila PV tadi, kita bukan boleh beli barang, boleh beli guna pergi pasar raya. Kita kena beli barang dia balik. Tu contoh, saya bagi contoh. Maksudnya kita elakkan daripada kita buat company yang ada PVB tadi. Dia memang sakit. Walaupun kita boleh buat, tapi sakit. Tapi contoh orang yang biasa buat macam ni, kita pelan-pelan lah. Kita pelan sharing dengan kasih sayang supaya apa? Dia dapat buat Forever dan dia dapat untung yang mana diimpikan selama ini. Banyak orang buat, tapi tak apalah. Kalau kita hanya sharing saja. Kalau dia orang tak nak, yang tu terpulang. Kita doalah supaya satu hari nanti mereka sedar dan datang buat Forever. Forever ni memang banyak menguntungkan. Kita buatlah sungguh-sungguh, insya-Allah. Lepas tu apa? Yang paling best, konsep ketiga, kita tak ada sistem piramid. Sistem piramid. Tak payah. Orang kata apa? Sistem piramid ni memang tak boleh. Kita pasang kaki tak payah. Kita buatlah Forever. Forever satu kaki dia bayar habis. Contoh hari ni, orang duk cerita apa? Depa ni ada satu saya nak sharing sikit lah. Ada satu orang panggil apa? Bayar berapa generasi yang kita bisa tengok.
Generasi, kami 8 generasi, kami 10 generasi, kami 15 generasi. Dia kata, hoi kalau 15 generasi ni kaya, saya nak tanya satu perkara je lah dalam ni. Semua orang join tu semua nak buat bisnes ke? Sebab apa dalam Forever ni yang sangat best? Contoh, dia hanya contoh macam kita tengok kan 632 ni. Walaupun satu pangkat yang sama, dia bayar 632 seorang manager, dia hanya bayar 632 ni pada yang berniaga. Contoh, 1, 2, 3 tak berniaga. 4, 5, 6, 6 yang berniaga. 6 tu jadi 1. 6 tu jadi 1. 6, 7, 8, 10, 11. Sebelah tu berniaga, sebelah tu jadi 2. Maksudnya orang yang aktif berniaga, yang tu dia akan bayar. Contoh kalau dia tak aktif, tak ada lah. Kira yang bawah-bawah dia pula. Kalau contoh yang lain, yang satu lagi, yang company yang lain, dia kata 15 generasi. Kalau generasi ke-16 baru nak berniaga, agak-agak macam mana? Tak ada lah, habislah. Memang tak ada. Sebab dia sebut, dia kata 15 generasi. Kalau contoh generasi daripada 1 sampai 15 tak berniaga. Hanya makan produk pun jarang-jarang. Maka dia tak bayarlah. Memang nampak tu macam best, macam hot, tapi sebenarnya dia memenatkan. Dan kalau orang kata apa, sedap didengar, tapi kalau kita nak melakukan memang susah lah. Saya ada juga 3 company ke 4 company biasa dengar lah sharing mereka yang kita dengar sharing pun. Sebab kita duduk dalam Forever ni, yang bestnya bila kita kenal company Forever ni, kita boleh baca sebuah company. Walaupun kita rasa kita duduk dengar sebelum ni lah orang nak sharing macam ni, rupanya betul sama je. Dan bila keadaan ujung tu macam tu lah. Dia bayar berapa generasi, dia bangga dengan 10, setakatlah saya dengar 10 lah, 10 generasi dia dibayar. Tapi keadaan dengan syarat kena berniaga lah. Kalau tak berniaga tak ada lah. Dan orang yang ke sebelah baru nak berniaga, maka sebelah tu tak termasuk dah dalam dia punya list, dalam dia punya generasi. Dia kena bina lain pula, kena bina dia penatkan. Sebab apa, kita hidup dunia ni bukan makin muda, kita makin dewasa, kita makin apa, kita makin tua, maka kita cari bisnes yang mana bisnes tu boleh membantu diri kita dan membantu sahabat-sahabat kita. Pada saya tengok Forever lah adalah bisnes yang banyak membantu. Kita buat, kita usaha lebih, kita akan dapat lebih. Kita usaha keras, kita akan dapat untung yang keras. Bila kita usaha biasa-biasa, kita dapat biasa lah. Bila kita usaha biasa-biasa, kita akan dapat pulangan yang biasa-biasa. Sebab tu kita usaha, insyaAllah. Doakan kita usaha, buat usaha yang lebih. Sebab apa, Forever ni dia bagi insentif yang sangat-sangat luar biasa. Bukan biasa-biasa tau. Insentif dalam Forever ni, kita tak boleh ungkapkan dengan kata-kata. Kita hanya tahu betapa bestnya insentif bila kita sendiri yang merasainya. Kita sendiri yang rasa, yang mana kita dapat pergi local trip free, kita dapat pergi e-game manager free, kita dapat naik terbang free, kita dapat PCBM free, Global Rally free. Memang sangat-sangat best. Bila saya dengarlah daripada sharing sifu-sifu kita, bila mereka pergi, mereka cerita semua sangat best. Bila kita pergi kat luar negara ni, memang Forever ni memang sangat wow. Kita boleh cerita Forever ni sangat wow, sangat best, sangat luar biasa. Kita duduk kat Malaysia ni kita rasa biasa je. Tapi di luar sana kita tengok company Forever ni memang sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Memang seluruh negara, bayangkanlah seluruh negara buat Forever ni, memang dia, kata apa, kita tengok memang sangat awesome lah. Betul, kita tengok insentif dia. Yang pertama 5 sisi kita kena usahakan 5 sisi. Usahakan 5 sisi. Dan hari ni hari last untuk skor A 5 sisi. Sama-sama lah kita usahakan 5 sisi kita. Sebab apa, kita boleh copy kita punya 5 sisi. Sebab apa, 5 sisi ni adalah kunci untuk kita capai insentif yang lain.
Lepas kita dah usahakan 5 cc, kita usahakan 25 cc kita. Kita usahakan 25 cc, 50 cc, 100 cc, 150 cc dan seterusnya. Yang ini bersama-sama dengan tim. Sebab tu banyak insentif dalam Forever, banyak sangat. Hanya kita nak je. Bila kita nak, kita usaha sungguh-sungguh. Kita bawa ramai orang, kita sharing. Jangan berhenti sharing. Saya berkata kepada siapa-siapa, pada diri sendiri, kita jangan berhenti sharing. Teruskan sharing pada ramai orang yang memerlukan. Dan ramai lagi yang tak kenal dengan Forever ni. Ramai lagi yang tak kenal dengan Forever, tak kenal dengan produk dia lagi. Dan ramai lagi orang yang perlu kita bantu. Okey, kita tengok insentif local trip. Okey, local trip ni sangat penting. Local trip ni start pada apa? Januari bulan 1 sampai bulan 12. Siapa-siapa yang nak legal local trip, insya-Allah boleh lagi. Local trip ni kalau kita nak pergi seorang-seorang. Kalau kita nak pergi seorang-seorang, kita kena ada apa? Kita kena ada syarat dia apa? Siapa tahu boleh taik. Saya tanya lagi, siapa tahu boleh taik. Kalau kita nak pergi seorang, takkan kita pergi seorang kot, mesti nak pergi 2 orang kan. Okey, kalau seorang berapa? 700 cc group ataupun 400 cc PNM. PNM. Dan pasport dia apa? Pasport dia kita mesti dalam setahun tu mesti kena ada 2 supervisor. 2 supervisor. Kalau kita pergi 2 orang, mesti kita nak pergi 2 orang, takkan pergi seorang. Kalau pergi 2 orang, mesti kita kena ada 100 cc. 100 cc group volume atau 600 cc PNM. Dan pasport dia sama juga 2 supervisor. Local trip ni best. Maksudnya local trip kita pergi Asia lah, Asia Tenggara. Best. Tiket free. Pergi Thailand pun itu best. Lepas tu apa insentif Eagle Manager. Eagle Manager ni daripada start bulan 5 bulan 5 tahun ni dia habis bulan 5 tahun depan. Bulan 5 tahun depan. Berapa sisi Eagle Manager, siapa tahu boleh type sikit. Sisi Eagle Manager, layak Eagle Manager, siapa tahu berapa sisi. Kalau siapa pegang buku GEP dia boleh tengok lah berapa sisi Eagle Manager. Di sini tulis apa? 720 cc group volume dan dia nak 100 cc baru. Maksud 100 cc baru yang mana daftar selepas bulan 5. 100 cc baru dan 2 supervisor baru juga. 2 supervisor. Ini pasport dia lebih kurang sama lah pasport dia. Yang tu apa? Eagle Manager. Yang ni insentif ni bukan insentif biasa-biasa ni. Bukan insentif yang kita orang kata apa, bukan insentif kalau bahasa Kedah bagi, bukan insentif cabai. Yang ni semua insentif power ni. Bila kita insentif ni dia disertai dengan duit. Eagle Manager memang best lah. Doalah sama-sama kita boleh pergi Eagle Manager. Yang mana Eagle Manager ni sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bila kita dapat Eagle Manager ni memang sangat best. Sama-sama kita doakan. Sama-sama kita doa siapa yang join kelas malam ni, kita semua dapat Eagle Manager. Eagle Manager, kita dapat capai Eagle Manager. Saya pun boleh capai lagi, sama-sama kita doa. Kita usahakan bina kita punya tim, bawa ramai orang. Bawa ramai orang untuk apa? Bawa ramai orang bersama-sama dalam Forever. Bersama-sama sebarkan kebaikan, bersama-sama dapat kebaikan. Sebab apa Forever ni lah satu platform yang mana dia boleh bantu ramai orang. Boleh bantu ramai orang, boleh bantu ramai golongan. Dan Forever tak milih kita kena ada sijil, kita ada kepandaian tak. Siapa rajin berusaha pasti capai. Siapa rajin berusaha pasti akan capai impian. Yang tu lah Forever. Tak perlu kita ada kepandaian bercakap, tak perlu. Kita rajin berusaha je, rajin sharing insya-Allah. Sebab tu sharing kita jangan putus asa. Dan sharing bukan semua yang baik-baik, bukan semua orang boleh terima semua. Tapi kita kena teruskan istiqamah sharing kita. Jumpa orang tak baik kita sharing, jumpa orang tolak pun tak apa. Kita jumpa orang lain pula insya-Allah. Bila kita istiqamah sharing, insya-Allah Allah Taala akan hantar satu orang yang mana kita impikan sebelum ni. Yang mana kita buat 5 sisi, dia pun buat 5 sisi. Kita buat sharing, dia pun buat sharing lebih pada kita. Kita buat demo, dia pun buat demo.
Kita cerita marketing plan, dia pun cerita marketing plan. Kita nak orang macam tu. Kita semua impikan orang yang fighter. Yang mana fighter tadi lebih power pada kita. Okay. Dengan isyarat apa? Tindakan perlu ada. Tindakan action tu perlu ada. Bila kita ada action, maka baru akan datang result tadi. Baru akan datang kita punya result. Bila kita tak ada action, kita, ya Allah, aku nak fighter, ya Allah. Tapi kita tak usaha. Ya Allah, aku nak macam ni, orang macam ni, orang macam ni. Tapi kita tak sharing orang macam mana kita dapat benda tu. Betul tak? Kita kena usaha. Doa baru tawakal. Tapi kalau kita doa saja, tak usaha, tak tawakal, yang tu tak jadi. Yang tu tak, memang tidak, orang kata apa, dalam agama pun larang benda tu. Kita kena usaha, doa dan tawakal. Kita serah pada Allah. Usaha mesti kena ada. Usaha, kalau kita usaha biasa-biasa, kita akan dapat biasa-biasa. Bila kita usaha luar biasa, kita akan dapat luar biasa. Tapi bila kita usaha luar biasa, maka result dia sangat-sangat luar biasa. Sama-samalah kita usaha, sama-samalah kita buat sungguh-sungguh. Kita sharing kebaikan. Kita jangan risau. Bila kita sharing kebaikan, apa yang kita selalu cakap, kebaikan tadi akan datang. Bila kita sharing kebaikan, kebaikan tadi akan datang pada kita. Lagi banyak kita sharing kebaikan, lagi banyak kebaikan itu datang. Lagi banyak kita sharing, lagi banyak kebaikan. Semua orang nak kebaikan. Semua orang, kita tanya siapa pun dia nak kebaikan. Dia nak benda baik. Cara nak benda baik, kita kena sharing lah benda baik. Benda kita sharing, kita kena yakin. Benda ni bukan menyusahkan orang. Benda ni bukan menyakitkan orang. Benda ni pun, benda yang kita sharing pun tidak menyakitkan hati orang. Bahkan dia dapat membantu orang lagi. Bantu orang sihat anggota badan, sihat poket, sihat macam segala-galanya. Sihat. Sebab apa hari ni ramai orang susah juga. Ramai, sangat-sangat ramai orang susah. Bila kita hanya boleh bantu diri kita, tak boleh bantu orang lain, kita rasa macam mana? Sebab tu kita kena bantu orang lain. Tak kira dari segi apa yang kita ada. Tapi kalau kita, contoh kita buat forever, kita dah jadi jutawan, dah income kita, contoh 6 angka, 7 angka, orang minta bantuan kita, mudah je kita tolong. Kita niat, kita buat forever, kita lah pembayar zakat yang paling tinggi. Kita lah orang yang banyak membantu orang. Kita lah orang yang ke depan untuk apa? Untuk beri zakat, untuk bantu masjid hajat, untuk bantu orang yang susah. Kita orang yang pertama. Kita jadi macam tu. Bukan kita kata kita gila duit, tak. Hidup di dunia ni kita perlukan. Selagi kita hidup, kita perlukan duit. Bukan untuk diri kita, untuk akhirat. Macam mana kita nak laburkan saham akhirat? Kita sedekah lah. Sedekah, zakat, bantu orang. Semua tu saham akhirat. Semua tu akan, harta-harta tadi akan membantu kita balik di akhirat sana. Bila kita tak ada harta, macam mana kita nak bantu orang? Macam mana kita nak bantu orang? Sebab tu kita berniaga. Berniaga ni pertama kita niat sunnah. Kita niat nak hidupkan sunnah Nabi SAW. Niat tu betul. Niat tu kena betul. Bukan kita nak kaya, kita nak menunjuk kat orang. Bukan kaya kita nak apa? Kita nak tunjuk kat orang kata kita hebat, tak. Bukan. Tapi kita nak berniaga, nak hidupkan sunnah Nabi SAW, nak hubungkan silaturahim, nak sebarkan kebaikan. Niat tu sangat penting. Sebab itulah hadis beritahu apa? Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya bermula amal adalah dengan niat kita. Bila kita niat baik, maka baik itu akan datang. Penting niat ni sangat-sangat penting. Niat ni sangat-sangat penting. Dia memang peranan dengan gerak kerja kita. Tapi kalau kita niat untuk kita tunjuk ke orang, contoh niat untuk kita nak beritahu kata kita ada ni, ada tu. Bila niat kita macam tu, dia jadi mudarat balik pada diri kita. Niat penting. Kita jaga niat kita, insya-Allah kita istiqamah dalam setiap kebaikan yang kita buat. Insya-Allah Allah Taala terima. Mungkin bila kita, contohlah kita ni biasa-biasa, tiba-tiba Allah hantar kita orang luar biasa. Macam mana? Allah hantar kita satu orang yang dia boleh lebih 2-3 kali ganda pada kita. Alhamdulillah, yang tu rezeki. Kita ni biasa sharing, contoh sharing sehari boleh 3 orang. Allah hantar kita seorang tu boleh sharing sehari 10 orang dia sharing. Dan istiqamah dia buat macam tu. Kita nak macam tu. Semua orang nak macam tu kan. Kita sehari boleh buat 2 demo je. Dia sehari boleh buat 5 demo. Kita nak tak? Semua kita nak. Kita kena buat sungguh-sungguh. Bila kita buat sungguh-sungguh, insya-Allah Allah Taala akan
bantu kita. Niat penting. Yang pertama kita jaga niat kita untuk bantu orang lain, dan insya-Allah bila kita niat baik maka kebaikan tadi akan datang. Yang tu saja untuk sharing saya malam ni, dan sama-samalah kita istiqamah dalam untuk kita sharing. Kita jangan berhenti sharing, yang tu penting. Kita anggaplah sharing kita ni sharing untuk kita bantu orang ramai. Kita jaga niat kita untuk bantu ramai orang supaya orang semua dapat sihat, luaran dan dalaman. Sihat luaran apa? Sihat luaran, sihat poket lah. Sihat luaran ni kena sihat juga tuan-tuan. Kena sihat juga luaran ni. Sebab selagi mana kita hidup di dunia ni, kita perlukan kita ada anak isteri, kita ada jiran tetangga, kita ada kenderaan, semua kita ada. Dan semua benda tu kita perlukan wang. Kita perlukan wang untuk survive benda tu. Dan bila kita ada wang lebih, kita boleh sedekahkan, kita boleh berkongsi dengan ramai orang. Yang itulah tujuan kita berniaga. Yang pertama pada saya, kita jaga niat. Saya cakap untuk diri saya, kita jaga niat kita untuk sharing. Dan ujian tetap akan datang. Orang sihat ada ujian, orang sakit ada ujian, orang kaya ada ujian, orang susah pada ujian. Selagi mana kita hidup kat dunia, selagi itu ujian akan datang. Selagi mana kita hidup kat dunia, selagi itu ujian akan datang. Ujian tu akan datang selagi mana kita hidup. Sebab tu kata contoh kita buat bisnes ada ujian biasa. Memang ujian tu akan datang. Kadang-kadang bila kita kaya tu pun ujian juga. Bila kita kaya, dekat mana nikmat kekayaan yang kita gunakan. Bila kita gunakan untuk cari redha Allah, untuk menyumbang, untuk bantu ramai orang, maka dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi, dan dengan ujian tadi juga kita dapat ganjaran yang sangat-sangat besar. Sebab tu ada satu Allahumma salli Muhammad. Lebih kurang saya baca satu tu, ada satu ulama dia bagi tahu apa? Satu orang kaya, dia niat, dia kata apa? Dia kata dia dah kaya, tapi dia niat apa? Dia niat bila andai kata saya ada ilmu, saya akan dengan ilmu yang saya ada, saya akan boleh saya sebarkan ilmu yang saya ada tu supaya orang lain dapat apa? Dapat manfaat daripada ilmu yang saya sebarkan. Dia niat dia orang kaya. Dan satu orang yang berilmu, dia ilmu dia banyak tapi dia tak ada kekayaan, dia tak ada duit. Dalam hati dia niat apa? Ya Allah, andai kata kalau aku kaya, aku nak bersedekah, aku nak bantu ramai orang. Dan di sini kita tengok apa? Ya, orang kaya tadi, dia hanya kaya tapi dia tak belajar, dia tak ada ilmu pun, tapi dengan niat dia tadi Allah Ta'ala terima. Dan orang yang berilmu tadi, dia ada ilmu dah, alhamdulillah dia menyebarkan ilmu dah, tapi dia tak ada duit. Tapi dengan niat yang tadi dia kata, andai kata kalau aku kaya, aku akan sedekahkan. Dengan niat tadi Allah Ta'ala terima. Dan satu orang yang paling rugi sekali, dia dah tak ada ilmu dan dia tak ada duit. Dia kata apa? Kalau aku kaya nanti aku nak enjoy sini, enjoy. Dengan sebab niat dia tadi, maka dia tergolong dengan orang kaya yang bermaksiat. Nampak tak dengan niat tadi? Saya cerita pasal niat lah. Yang tu pentingnya. Bila kita duduk ni, kita jaga niat kita, insya-Allah dengan niat baik kita, kita berniaga untuk menyebarkan kebaikan, untuk amalkan sunnah Nabi SAW. Dan yang paling penting, kita jagalah silaturahim. Silaturahim ni sangat penting. Silaturahim ni akan murahkan rezeki kita. Kita bersilaturahim dengan siapa-siapa pun. Dengan siapa-siapa pun yang kita kenal, dengan siapa-siapa pun kita niatlah bersilaturahim untuk cari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim ni sangat berat. Sama-samalah bila kita Allah Ta'ala murahkan rezeki kita jadi orang, contohlah semua ni boleh jadi CBM, JLT nanti, kita jadilah satu orang yang sentiasa bersilaturahim, terutamanya dengan keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan semua orang. Bersilaturahim semata-mata kerana Allah. Yang itulah antara murah rezeki juga. Sama-samalah, yang tu saja untuk saya berkongsi untuk malam ni, untuk sedikit
orang kata apa, sedikit perkongsian untuk malam ni. Semoga sama-sama kita dapat amalkan, dan yang paling penting kita kena buat sungguh-sungguh insya-Allah. Dan yang paling penting kesimpulan daripada kita GEP tadi apa? Kita kena buatlah 5 langkah ni yang sangat perlu kita buat. 5 langkah ni memang saya pun kita sama-sama kita buat. 5 langkah ni apa? Yang pertama kita senaraikan. Senaraikan penting. Sebab apa? Kita nak buat ni kita kena tulis. Tulis ni benda yang sangat ajaib. Tulis ni benda yang sangat ajaib. Kalau tuan-tuan tak percaya, try buat. Tulis ni sangat ajaib. Yang pertama kita senaraikan nama 50 ke 100 orang, 100 orang sahabat-sahabat handai kita. Untuk apa? Untuk kita berjumpa. Untuk kita tanya khabar, berjumpa. Dan yang nombor 2, dan bila kita senaraikan ni, 80% insya-Allah akan jadi customer kita, customer produk. Customer saya alhamdulillah lebih kurang dalam yang aktif dalam 30 orang lebih kurang customer yang mana setiasa kita orang kata apa, yang ambil produk ubat gigi, aloe vera, yang tu customer yang dah 3 tahun lebih yang bersama dengan saya, customer saja. Dan saya banyak customer lah. Dan kalau kita sharing apa ni? Sharing marketing plan, sharing GEP tadi, kita akan dapat 20% daripada customer tadi akan jadi business partner. Yang ni yang power ni. Business partner yang mana berjuang bersama-sama dengan kita ataupun lebih hebat daripada kita. Tak apa, tak ada masalah. Bila kita bentang marketing plan, insya-Allah kita 20% daripada customer tadi akan jadi business partner kita. Okey, yang nombor 2, yang mana yang kita sharing tadi GEP yang buku tadi tu, yang buku ni kita hafal lah. Hafal lah pelan-pelan. Macam mana cara nak hafal? Cara nak hafal kita kena sharing lah. Bila kita sharing, lebih pada 3 kali kita sharing, insya-Allah kita ingat lah. Lebih pada 3 kali kita sharing, insya-Allah kita ingat. Hafal GEP. GEP dan produk lah. Produk pelan-pelan. Apa contoh yang baru? Contoh kita guna aloe vera ATC. Kita cerita tentang aloe vera ATC, apa kelebihan dia, apa dia punya kandungan-kandungan dia. Kita cerita yang tu dulu. Contoh seminggu kita ambil 1 produk ataupun 2 produk. 3 bulan, 4 bulan, kita insya-Allah kita boleh ceritalah produk-produk tadi. Dan kita kena guna jugalah produk tadi. Okey, yang ketiga kita gunakan produk. Jadilah testimoni diri sendiri. Kita kena jadi testimoni diri sendiri. Contoh kita jual tapi kita tak makan produk. Dia jadi macam tidak jujur. Sebab tu produk Forever ni saya beritahu insya-Allah produk Forever ni sangat bagus dan sangat sesuai untuk semua orang. Kita gunalah produk daripada luaran dan dalaman. Kalau apa ni, luaran ubat gigi, shampoo, sabun, segala dia sangat semua best. Produk Forever semua best dan saya dah guna semua produk Forever, memang sangat awesome, sangat luar biasa. Benda tu lah kita sharing. Bila kita nak sharing, kita tak sharing benda lah, kita sharing. Saya dah guna produk dan produk tadi sekian, banyak memberi orang kata apa, memberi kesegaran dan memberi impact yang sangat besar dalam hidup saya. Macam tu contoh. Saya beri contoh produk Forever sangat luar biasa. Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan kena pakailah. Kena pakai setiap produk Forever. Daripada ubat gigi dia hinggalah segala-galanya produk sangat-sangat luar biasa. Dan sharing ni lebih mudah daripada selling. Kita sharing. Apa yang kita pakai, apa yang guna, yang itulah kita nak sharing. Dan nombor 4, kita gunalah marketing tool kita. Yang pertama mesti kita semua kena ada demo. Kita cubalah buat demo pelan-pelan. Untuk yang baru, kita minta tunjuk ajar sifu-sifu kita. Minta tunjuk ajar sahabat-sahabat kita untuk kita belajar sekali, 2 kali, 3 kali. InsyaAllah lepas tu kita boleh buat sendiri. Lepas tu kita simple produk dan online kita boleh buat juga. Macam ni kita buat online je ni. Kita boleh sharing dalam Facebook, tapi adalah etika-etika yang syarat-syarat dengan kita terlepaskan. Kita kena tengok syarat-syarat dia macam mana. Kita jangan terlampau over sangat, tak boleh. Kita sharing tentang produk. Produk ni bagus. Jangan kita tak produk ni untuk sakit ni tak boleh. Dalam Facebook kita tak boleh buat macam tu, nanti mereka akan tegur kita lah. Sebab tu untuk kita cerita macam tu, kita boleh cerita personal. Tapi untuk online, untuk kita
pada umum kita jangan cerita kata produk ni boleh menyembuhkan penyakit. Sebab apa? Sebab kalau bila kita cerita macam tu dia dilarang lah, tidak boleh. Tapi untuk personal kita cakap boleh lah. Untuk apa yang kita rasa, yang tu kita boleh cerita. Sebab tu kita dalam produk kita kata produk ni sangat best, saya minum dan sangat segar. Yang macam tu boleh lah untuk tenaga. Tapi untuk tu kita boleh ni, kita boleh nak tahu lagi dan lagi, kita boleh rujuk pada kita punya upline kita. Okey, lepas tu yang nombor apa? Nombor 5, kita setkan matlamat kita. Apa yang kita nak dalam forever ni. Contoh, kita nak dalam forever ni, saya nak saya nak kereta ke, saya nak bawa mak ayah pergi umrah ke, nak support mak ayah pergi haji ke. Kita setkan matlamat kita. Set matlamat dalam forever ada apa? 5 cc permulaan. Kita dah 5 cc, kita upgrade sikit 25 cc. Dah dapat 25 cc, kita upgrade ke 50 cc. 50 cc dah masuk kepada kelayakan F2D tu. Kita boleh upgrade lagi dan lagi. Dan kita ajaklah rakan-rakan kita nak berjaya. Yang inilah kunci dia. Kunci untuk kita capai 5 langkah tadi. Yang pertama, senaraikan nama. Kedua, hafal GEP. Ketiga, guna produk. Keempat, guna marketing. Dan yang nombor 5, penetapan matlamat. Yang tu kita kena insya-Allah bila kita betul-betul follow satu persatu ni, insya-Allah saya yakin pasti anda berjaya dan anda akan jadi luar biasa. Kita nak tahu tu, kita kena buatlah. Kita kena sharing, jangan berhenti sharing. Dan Forever ni menawarkan banyak hadiah-hadiah yang luar biasa. Dan Forever ni dia punya forever no limit. Apa maksud no limit? Income no limit. Lagi kita buat, lagi kita usaha, berapa pun kita nak, insya-Allah pasti dapat. Insya-Allah dapat. Dalam Forever ni bayaran bonus dia sangat-sangat lumayan. Sampai sen-sen pun dibayar, tuan-tuan. Bayangkanlah. Sen-sen pun dibayar. Contoh dapat 22 sen. 22 sen pun dibayar. Jangan main-main, tuan. Jangan main-main. Kalau kita setakat dapat 100-200 ribu, dia bayar biasa, ya. Contoh tuan-tuan dapat income 100 ribu sebulan, 200 ribu selebih tu. Macam Sifu Datuk Desmond, dah lepas dah. Memang macam mana keadaan dia dapat macam tu kan. Macam mana keadaan bonus yang dia dapat. Kita sama-sama lah azam, insya-Allah. Azam untuk kita capai bonus tadi. Untuk kita capai income yang sangat besar, income sangat lumayan. Dan kita infak pula untuk bekalan akhirat kita. Yang tu sangat penting. Bekalan akhirat yang mana? Bekalan tadi akan membantu kita di akhirat kelak, akan membantu kita untuk berjaya di sana, insya-Allah. Yang tu saja untuk malam ni, untuk sedikit perkongsian tentang apa? GEP. Dan kita doakan sama-sama lah kita dapat capai F2D, CBM dan seterusnya JLP, insya-Allah. Sama-sama kita doa supaya kita sama-sama capai. Dan malam Jumaat ni, malam yang sangat berkat ni, dan tuan-tuan jangan lupa doa kat saya, semoga saya pun dapat berjaya bersama-sama, kita sama-sama dapat berjaya dan bawa ramai orang berjaya bersama-sama kita. Kita nak berjaya, niat satu je, kita nak bawa orang bersama-sama berjaya dengan kita. InsyaAllah kita pasti akan berjaya. Doakan sama-sama, kita boleh bawa ramai orang untuk apa? Sihat. Yang tu sihat penting. Sihat tu nikmat yang tidak boleh dijual beli. Bila sihat dalaman dan sihat luaran, insya-Allah. Yang tu saja saya kembalikan pada sifu saya, iaitu Ustaz Zulfadli. Masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak CBM Ustaz Omar kita atas perkongsian yang sangat detail, santai tapi sampai. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kita pun dah pukul 10 kan. Semoga asbab daripada pengorbanan kita kan, selama 1 jam, hampir 1 jam lah. 1 jam, 19 orang. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak yang hadir. So kelas kita akan datang, kita target sekali ganda lagi. Maksudnya 19 orang jadi 40 orang kita target, insya-Allah. Mudah-mudahan lebih ramai, lebih semangat, lebih rancak, insya-Allah. Dan lebih ramai lagi kita akan lahirkan speaker-speaker baru kita kan, MC
Okey. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Sebelum tu kita ambil gambar lah. Siapa minta tolong, siapa ni yang boleh ambil gambar ramai-ramai ni? Ada tak yang boleh ambil gambar ramai-ramai yang guna laptop ke, ada tak? Boleh. Ustaz Sofian, Boleh. okey. Ambil buka ni. Buka apa? Kamera, buka video. Kamera. Buka video. Mai. Jom. Terbaik. Masya-Allah. Kita nampak muka-muka orang yang hadir kena hadir sebelum menjadi pemimpin. Masya-Allah. Timba ilmu. Okey, lagi. Jangan gelap Ustaz, tulis gambar. Okey. Sekejap nah. Saya screenshot Sekejap saya tepikan ni. Nama-nama ni supaya kita boleh besarkan lagi View. Full screen. Okey. Alright. Jadi 1, 2. Okey. Lagi Okey, lagi. 1, 2. Alright. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Kita tutup balik dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi subhanakallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk PNM saya 10.30 kita meeting sikit. Siap aku masuk. CBM kita mau masuk ni. Masya-Allah.